hari ini perbincangan kita akan masuk. Minggu lepas kita sudah bincang pengertian haji dan musim haji. Okey. Hari ini kita masuk manasik haji dan umrah, yakni amalan haji dan umrah. Pembahagiannya dalam ibadah yang kita nak lakukan terbagi kepada 3 bahagian. Bismillah. Dalam ibadah haji dan umrah yang nak kita lakukan, kedua-dua ibadah ni ada perkara yang dalam bahagian rukun. Rukun, kalau kita tak sempurnakan, ibadah kita tak sah. Dalam ibadah haji dan ibadah umrah, bila kita sudah masukkan diri kita dalam rukun, kita dah tak boleh keluar balik. Mesti settlekan semua ni. Selagi tak settle, selagi itu tertanggung, selagi kita hidup. Okey, nanti kita akan bincangkan. Yang kedua, wajib. Kalau dalam solat, rukun wajib maknanya sama. Tapi dalam ibadah haji, rukun makna lain, wajib makna lain. Dan ada perkara nama sunat. Sekarang kita tengok dia punya perbincangan. Apa tu yang dikatakan rukun? Rukun dalam ibadah haji dan umrah ialah sesuatu yang mesti dilakukan dalam musim haji. Kalau dia ibadah haji, kalau ibadah haji, rukun ini mesti dilakukan dalam musim haji. Tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh digantikan oleh orang lain atau dengan bayar dam. Even dam pun tak boleh. Orang yang punya diri mesti buat. Okey. Jika tidak dapat pada tahun yang sama selepas musim haji, hendaklah dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya selagi hidup dan mampu mengerjakan sendiri. Sepintas selalulah kita ambil kalau dalam bahagian haji, rukun yang pertama niat, rukun yang kedua wukuf di Arafah, dan tawaf, sa'i, dan tahlul, yang keenam tertib. Okey. Ini tak payah kita tulislah, semua dalam slide, dalam buku awak dah ada. Dalam buku ini semua sudah tertulis. Awak dengar saja. So bila kita bilang rukun haji mesti dilakukan dalam musim haji. Kalau nak niat, mesti niat dalam musim haji. Okey, nak lakukan wukuf di Arafah dalam musim haji. Kalau sekarang kita pergi ke Padang Arafah, Padang Arafah tu ada, hari wukufnya tak ada. Hari wukufnya dalam musim haji. Okay. Nak lakukan tawaf haji. Okay. Tawaf haji kita sepatut lakukan dalam masa kita di Mekah. Kalau tak dapat settle, atau dia cakap, jika tak dapat pada tahun yang sama, tahun itu tak dapat, musim haji itu tak dapat, habis musim haji mesti buat. Biasanya kita akan buat tawaf haji bukan di musim haji. Musim haji bila saya cakap Syawal sampai 10 Zulhijjah kan, itu untuk masa niat kita. Tapi ibadahnya mesti boleh dilakukan pada hari raya dan hari tasyrik. Itu patut kita lakukan tawaf. Kalau tak dapat masa dalam bulan haji, awal ke akhir bulan haji, tak dapat lakukan selepas 10 tak dapat lakukan sampai terpaksa balik Singapura, tetap kena laksanakan, kena datang balik sampai settlekan. Kalau tidak, haji awak tak sempurna. Okey. Lepas tu kita bilang dia punya apa? Tawaf sa'i je. Sa'i juga sama. Mesti sa'i tidak boleh buat kalau haji tamattu, tak boleh buat melainkan selepas tawaf. Kalau haji ifrad boleh dilakukan sebelum tawaf. Itu tak, jangan bimbang, jangan macam takutlah, tak faham aku pula. Saya cakap tak faham pun tak apa, dengar aja. Tapi nanti bila kita carry on sikit demi sikit, awak mulai faham apa yang saya cakap. Okey. So rukun haji ni kita bilang, saya repeat sepintas selalu, nanti kita go one by one. Niat,
wukuf, tawaf, sa'i, tahlul. Yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Yang ini rukun, dia boleh tukar-tukar tempat. Okey, dalam rukun haji dia boleh tukar-tukar tempat. Rukun umrah tak boleh. Ini ibadah haji, kalau sudah kita sudah jatuhkan diri kita dalam niat, kita mesti buat wukuf. Kalau tak dapat wukuf, tak sah haji awak. Okey. Nanti macam mana kalau kita tak dapat orang tu meninggal, ini semua cerita lain. Okey. Awak mesti lakukan tawaf haji. Kalau tawaf haji tak buat, dalam musim haji tak buat, lepas musim haji tak buat, sampai orang tu dah bertahun-tahun tak buat, orang ni mesti dalam ihram. Jangan ambil ringan tau. Saya bagi contoh. Seorang datang ke Mekah, nak buat ibadah haji. Laki-laki dia no problem, perempuan kita ambil. Dia dah jatuh niat, tak kira ifrat atau tamatuk. Ifrat ke tamatuk ke kiran, tawaf haji belum lagi masuk waktunya, melainkan malam raya. Okey, belum masuk. Awak ambil haji ifrat pun sama waktu dia, awak haji tamatuk pun sama, haji kiran pun sama. Tawaf haji, mana ini yang paling penting dalam semua tawaf. Ada 6 tawaf nanti kita akan belajar. Yang paling penting tawaf haji. Masuk waktunya malam raya. Sebelum tengah malam hari raya haji, belum masuk waktu untuk tawaf haji. Semua tawaf yang dilakukan sebelum ini adalah tawaf sunat ke, tawaf umrah ke, tawaf kudum ke. Tapi itu bukan tawaf haji. Okay? Kadang-kadang ada orang tak nak faham pelajaran macam gini. Dia semua segar je pada stok share dia. Kemudian dia pergi Arafah. Lepas Arafah, Mina, Muzdalifah. Lepas tu dia nak pergi Mekah, balik Mekah untuk lakukan tawaf haji. Haid datang. Haid dia datang. Lepas tu haid dia datang, belum sempat bersih, Syekh nak balik, nak pergi Madinah. Ada Syekh sudah pergi Madinah, nak balik Singapura. Whatever lah, sama ada pergi Madinah atau balik Singapura. Maka orang ini belum tawaf haji. Kemudian dia cakap macam mana ni? Pergi tanya pegawai. Terus teranglah saya cakap awak, pegawai banyak. Semua pegawai ini mesti hadir khusus, dipanggil apa dipanggil? Satu seminar mutawif. Mesti ada setahun sekali. Kalau awak hadir, sign nama, hadir dengar 2 jam, 3 jam ke apa, duduk dengar. Mungkin baru-baru ni dia kasih soalan-soalan senang, jawablah. Okey? Dah jawab, pas, okey, dah dapat sijil, dah boleh mengajar bab haji. So simple like that. Okey? Mengajar bab haji. Separuh yang mengajar yang dapat sijil tu, mereka bukan ustazah pun. Tapi mereka boleh mengajar. Pada satu ketika saya tak dibenarkan masuk pun kelas tu. Kenapa? Hanya siapa yang ada travel agent atau orang yang bekerja dengan travel agent saja boleh. Saya bekerja dengan Allah, tak boleh. Saya ajar bab haji ni tak ada kaitan dengan mana-mana travel agent. Ini saya ajar sebagai mengajar rukun Islam yang kelima. Ilmu yang Tuhan bagi pada saya nak sampaikan. Ini adalah satu daripada kegiatan Masjid Istiqamah. Tak ada kaitan dengan mana-mana travel agent. So kerana saya tak ada kaitan dengan mana-mana travel agent, tak boleh duduk kelas tu. Bukan kelas lah, seminar tu tak boleh duduk. Kalau tak boleh duduk kelas tu, saya takkan diberi sijil mutawif. Kalau tak ada sijil mutawif, saya tak boleh ajar bab haji. Saya pernah berlawan, saya bilang saya ajar rukun Islam yang kelima, bukan ajar orang joget. Saya tak ajar orang joget, saya berlawan dengan beberapa orang kat MUIS. Saya ajar rukun Islam kelima. Saya bilang, saya bukan ajar orang joget. Apa saya tak boleh? Ini rukun Islam. Kata mereka, ini akta undang-undang Singapura. Masya Allah. Besok satu hari mungkin akta undang-undang Singapura nak ajar bab salat juga, mesti ada sijil lah. So ada satu masa tu betul-betul mereka tak kasih saya hadir. Tak, saya nak ngajar. Dan saya okey, no problem.
khusus diadakan, saya pergi Pulau Pengerang. Kenapa? Saya ada saudara kat sana, berpuluh-puluh tahun tak pernah jumpa, so saya pergi jumpa. Okay. Lepas tu pihak masjid usahakan dan sekarang saya tak ada masalah lah, sebab saya sudah diiktiraf dalam ARS. Asatiza Recognition Scheme, saya sudah diiktiraf, so saya got no problem. So banyak problem lah pada mula-mula mengajar. So ini yang saya selalu fikirkan. Orang ni dia tak ada apa. Dia cuma barangkali saya ada buka travel agent. Awak saudara ke kawan ke apa, saya suka awak boleh kerja ke agent, awak masuk ada travel agent saya hantar awak pergi, awak pun dah boleh ngajar bab haji. Bila ajar bab haji, merapik-rapik dia ajar. Okay. Belum masuk waktu tawaf haji, orang ni dah datang head kan. Dia suruh cakap, okey, tak apa. Yang ada masuk, ada buat tawaf kudum tak? Ada. Ada buat tawaf sunat tak? Ada. Okey, cukuplah tu. Cukup apa? Orang ini balik dalam ihram tau. Sebab dia belum buat tawaf haji. Tawaf yang kita buat tu semua belum masuk waktu. Umpama saya bagi contoh. Kita ada satu saudara kita, second year dia duduk belajar di sini. Dia daripada Pontian. Isi Pontian. Orang Pontian tu. Setiap minggu datang. Jadi mungkin nak balik lepas ni, balik rumah, balik Pontian balik kan. Agak lambat lah So why not? Dia balik ni, dia naik atas, barangkali datang awal, semayang isyak, nanti balik dah penat kan, sekali semayang subuh. Boleh? Jadi kan balik penat kan, so besok pagi tak payah bangun subuh lah. Dah solat dulu awal-awal, advance kan subuh. Pasal dia jauh, awak dekat dia Singapura, dia nak balik Pontian. Okay? So dia semayang subuh, boleh tak? Tak boleh. Waktu subuh belum masuk kan? Sama juga. Waktu untuk tawaf haji hanya masuk malam hari raya. Sebelum malam hari raya, apa tawaf buat, itu bukan tawaf haji. Kalau any pegawai yang cakap, any ustaz pun cakap sekarang. Any ustaz cakap, jangan pakai cakap dia. Nabi tak ajar gitu. Dia masuk malam hari raya, lepas tengah malam. Kalau awak ada buat tawaf tu boleh bilang tawaf haji. Kalau tak buat, ikut saya cakap pegawai, ikut saya cakap syekh, awak balik. Awak dalam ihram sampai hari ini tau. Kalau dah 2 tahun lah. Whether ini haji ataupun umrah. Okay? Tawaf dia tak buat, rukun dia tak settle, awak tetap dalam ihram. Dan kita tak tahu. Sebab itu, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah nak beri dia kebaikan, Allah beri dia kefahaman dalam agama. Bukan beri dia ilmu aja. Kalau ilmu, banyak orang ada ilmu, tapi kadang-kadang dia tak faham. Faham tak? Sebab pada saya, kadang-kadang orang tu belajar, banyak belajar. Ustaz tu, ustazah ni macam-macam ustaz, macam-macam orang dia belajar. Tapi dia touch and go. Tahu kalau orang pergi Malaysia, dia dekat touch and go. Kan? Touch and go. Kalau dia, Allah beri dia kefahaman dalam agama, dia touch and hold. Dia touch and dia pegang agama dia kuat. Faham tak? Bukan touch and go, pegang jalan. Tak. Dia touch and hold. Dia pegang betul, dia faham agama dia. Dia tak pak turut. Dia tak ikut-ikutan. Dia dah buat jalan yang benar, dia tak terikut-terikut, dia tak terpesong-terpesong, insya-Allah. Okay? So belajar, dah faham? Ustaz nak cakap apa, cakaplah. Siapa cakap, aku tetap dengan pendirian aku. Saya pernah pergi 1 kali umrah. Dan itu atas visa ziarah, nak visa umrah. Mana kita kena ziarah Madain Saleh. Tapi dalam kapal terbang dah sepatut niat, nanti awak akan belajar. Syekh Haji tak kasih seorang pun niat. Dan turun kapal terbang, lelaki semua tak boleh pakai ihram. Jatuh niat lagi 10 km nak masuk Mekah baru jatuh niat. Miqat sudah langgar, dam tak dibayar. Saya tegur. Tapi mereka tak pakai cakap saya don't care. Saya tetap dengan pendirian saya. Niat sebelum miqat. Kan? Kita jalan, kita teguhkan orang-orang yang kita tak nak terima, kita pulang. Sebab itu ilmu important. Okay? Sebab tu kalau dalam bagian rukun haji, ingat, sebelum malam hari raya, segala tawaf itu bukan tawaf haji. Tawaf haji selepas wukuf. Sebelum wukuf bukan tawaf haji. Sebab itu dinamakan tawaf ifadah, tawaf setelah meninggalkan Arafah. Okay? Jadi kita mesti belajar, baru kita faham kan?
Kalau kita tak dapat lakukan kerana kita haid dan sebagainya, macam mana nak mengatasi masalah-masalah ni? Ada jalan keluar. Okey. Jadi kita boleh datang balik untuk tawaf. Tapi sekarang macam mana kita punya pantang larang? Kita ada jalan keluar, insya-Allah. Okey. Begitu juga sa'i dan sebagainya. Semua rukun mesti settlekan selagi kita hidup. Kalau sampai kita tak sempat menunaikan, tiba-tiba kita meninggal, dah balik Singapura, kita meninggal, wajib bagi ahli waris sebelum boleh mengambil harta peninggalan si mati, menyelenggarakan semua hutang piutang si mati. Bukan saja dalam soal dia hutang zakat, tapi kalau dia pergi umrah, dia belum settlekan umrah, mesti settlekan umrah dia, mesti settlekan haji dia. Hutang pada Allah, hutang pada manusia, settlekan dulu, baru harta boleh dibagi faraid. Kalau dibagi terus, masing-masing nak bagian masing-masing, sedangkan hutang-hutang semua belum settle, yang mengambil tu semua dosa. Hutang kena bayar dulu, hutang dah settle, ada balance baru bagi anak-anak. Tak ada balance, tak ada bagi. Okey? Baik. Rukun ialah sesuatu yang mesti tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh, tadi sudah. Okay. Jika tidak dapat juga mengerjakannya, orang tersebut meninggal sebelum selesai rukun-rukun hajinya, wajib bagi ahli waris mengeluarkan wang semati sebelum dibahagikan secara faraid untuk mengupah seorang menyempurnakan rukun-rukun haji yang belum selesai. Tadi saya bagi contoh perempuan yang datang haid. Tiba-tiba dia dah sampai ke Mekah, dia tak dapat tawaf sebab dia dalam haid. Jadi sekarang macam mana? Dia keluarkan diri dia dari pantang larang. Tawaf tak boleh buat. Dalam pantang larang dia keluarkan diri dia. Okay? Dengan cara apa? Ada cara kita akan belajar. Selepas tu dia dah macam orang biasa. Tapi dia ada hutang. Apa hutang? Haji dia belum settle. Tawaf dia belum buat. Kalau dia buat haji tamatuk, tawaf dan sa'i. Kalau dia buat haji ifrat, mungkin tawaf saja. Belum settle. Habis musim haji dia dah balik Singapura, dia ada duit, datang balik ke Mekah. Settlekan tawaf tu. Itu tak payah musim haji. Okay, tawaf ni masuk waktunya malam hari raya, dan dia punya akhir waktu setelah awak settlekan. Awak selesaikan tawaf, habislah. Bila awak settlekan, cepat-cepat, lambat-lambat. Orang ni tak dapat buat cepat sebab dia haid. Jadi dia keluarkan diri dari pantang larang, boleh balik Singapura macam orang biasa. Bila dia ada rezeki, tahun ni ke tahun depan ke tahun lagi satu, dia kena datang balik untuk mengerjakan tawaf haji. Tawaf haji ni tak mesti dalam musim haji. Sekiranya dia tak dapat, dia kena beritahu, balik saja dia kena kasih tahu waris-waris dia, saya belum kerjakan tawaf haji. Jadi waris-waris tahu, dia akan pergi ke Mekah, dan dia niat buat umrah, settlekan umrah dia, lepas tu dia tawaf haji saja. Dia kat depan Kaabah, tak ada pakai ihram, tapi niat saja aku mengqada'kan tawaf ifadahku kerana Allah, buat tawaf. Saya nak buat tawaf saja, saya tak nak buat yang lain, boleh. Orang masuk tak payah niat apa-apa, terus masuk ke Mekah, buat tawaf saja, aku qada' tawaf ifadahku kerana Allah, buat. Habis tu settle, dah tu balik Singapura. Boleh? Boleh lah. Datang Mekah, tawaf, habis tawaf balik. Alangkah rugi kalau tak buat umrah. Betul tak? Kalau dia kata lepas ni nak ingat nak buat umrah, dia tak boleh pergi Jarana Tanaim dan sebagainya. Sebab dia tak niat dari miqat. Dia kena keluar 90 km baru masuk balik. So itu nanti insya-Allah awak tak faham ke apa benda Ustaz cakap miqat, apa tu miqat nanti. Tak apa, never mind. Nanti awak akan belajar, awak akan faham. Okay, so bila kita bilang rukun haji, bila sudah jatuh niat tak boleh lepas, mesti settlekan semua. Umrah pun sama. Umrah tadi rukun haji 6, rukun umrah 5. Apa yang umrah tak ada? Wukuf saja tak ada. Dia niat, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Dan dia tertib, wajib tertib. Mesti ikut susunan, tak boleh lompat-lompat. Haji boleh lompat-lompat. Okay? Sebab dia masa singkat, yang haji masanya panjang. Okay? So bila-bila kita bilang kita nak buat ibadah haji dan umrah, kita mesti faham. Kalau ini ibadah yang aku nak lakukan ni, haji ada rukunnya, umrah ada rukunnya. Sudah masuk dalam ibadah haji atau umrah, tak boleh undur lagi.
Segala rukun-rukun tu mesti dikerjakan. Tak boleh dibayar dam. Dam tu ibarat denda dia. Kita upah orang untuk buat. Tak boleh. Selagi kita mampu buat, mesti buat sendiri. Wajib haji mungkin kita ada rosah. Rukun haji tak boleh. Okay? Wajib dalam ibadah manasik haji dan umrah ialah sesuatu yang mesti dilaksanakan dalam musim haji. Harus menyuruh orang lain mengerjakan bagi pihaknya pada perkara yang tertentu dengan syarat tertentu. Harus membayar kafarahnya dengan syarat tertentu. Okay. Kita terangkan tentang wajib tu. Okay. Wajib ya sesuatu yang mesti kita laksanakan. Semampu mungkin kita kena buat. Kalau kita tak dapat melakukannya, bukan dengan sebab kesalahan, kesilapan kita, bukan kemahuan kita, tak dapat membuat wajib-wajib haji. Okay. Kita kena denda. Bayar kafarahnya. Denda dia apa-apa kita akan belajar. Atau kita bilang, saya boleh tak suruh orang lain buat? Kalau kita ambil wajib haji bagi umrah, dia senang saja. Wajib haji pada umrah, dia mesti niat dekat miqat. Niat satu, niat di miqat lain, niat rukun, niat di sempadan atau sebelum sampai sempadan. Itu dia punya wajib. Kalau awak lepas sempadan, awak jatuh niat, sah. Tapi awak kena denda. Itu nanti kita belajar, insya-Allah. Okey. Macam awak kena awak masuk Malaysia, dekat kalau pakai jalan darat, Tuas atau Woodland kan, awak mesti cap pasport kat situ kan? Betul tak? Sekiranya awak tak cap pasport kat situ, awak masuk saja. Okey, pandai-pandailah awak selit-selit ke apa, tak macam mana terlepas masuk. Ataupun awak masuk, awak nampak dia cap tapi dia tak cap. Dan awak ni bukan ada yang sekarang kalau masuk Malaysia kita pasport pun tak payah cap kan? Awak bayar RM30 Malaysia dan awak tak payah cap setahun. Kan? Awak dia dah masukkan dalam dia punya skrin tu. Mana dia dah scan awak. Itu tak ada. Tiba-tiba nanti kalau nak balik, dia tengok awak tak ada dalam scan dia tu. Bila tak ada, awak kena masuk office. Kalau kita belum bikin, kita kena cap. Kita kalau balik masuk, walaupun awak dah berada di kaunter, dia tak cap, awak masuk. Bila keluar balik, problem tak? Problem. Kena masuk office. Siap-siap bulan masuk jail. Dia tahan awak satu malam. Awak pula tak ada buat duit. Orang kenal pula tak ada. Telefon bimbit pula tak ada. Hapak tak ada. Masuklah awak jail lagi. Mesti kena punya. Tak ada, bayarlah denda. Sama juga ini. Awak ini sempadan dia. Di sini awak mesti cap. Di sini awak mesti jatuh niat. Awak tak jatuh niat di sini, awak jatuh niat kat sana. Sah? Boleh? Macam kalau pasport, tak masuk Malaysia tak cap, masuk jail, bayar denda. Awak kat sana, niat patut niat sini, awak pergi niat sana, bayar denda. Sama juga. Okay? Itu wajib haji. Okey, boleh bayar denda. Itu kalau umrah. Lagi satu, jaga pantang larang. Pantang larang ada 13. 10 ada dam, 3 tak ada dam. Semua jadi 13. Tapi wajib-wajib haji, selain 2 ni, tambah lagi. Awak ada bermalam di Mina, melontar jamrah, bermalam di Muzdalifah. Ini semua wajib-wajib haji. Seandainya satu orang tu tak dapat melontar. Okey? Orang terlampau ramai. Dia bukan boleh melontar sembarang. Tunggulah orang dah balik semua kita pergi lontar. Orang dah balik bila? 11, 12, 13. By the time 13 maghrib, kosong dah. Itu jangan senang lontar dah tak ada orang. Kalau dah maghrib dah 14. Engkau pergi lontar siang-siang apa kau lontar 14. Oh, senang-senang lontar. Tak boleh. Awak kena. Semua orang kena buat hari tu. Okay? Katalah. Awak tak pergi melontar. Kenapa? Sakit. Okay? Awak upah orang. Atau minta tolong suami, isteri atau siapa. Orang ni buat. Okay? Itu haruslah. Tapi awak tak ada sebab syarak. Tak nak lontar. Bila tak nak lontar, awak suruh orang lain lontar. Boleh. Awak berdosa. Dan awak kena dam. Mabrur dah tak capai. Dan mana awak sengaja buat dosa, awak tak dapat mabrur. Ini perintah Allah, awak tak nak buat.
Macam kita baca surat khabar perempuan yang dia pakai Quran, dia tak nak pakai sunnah Nabi kan. So dia pergi Mina, dia tak nak lontar. Sebab dia kata tak ada dalil dari Quran, tapi ada dalil dari hadis, dia tak mau pakai. So dia tak nak lontar. Tak sah. Kalau suami dia tak bayarkan dam, habis je. Suami dia bayarkan dia dam. So ini wajib lontar. Katalah awak tak nak lontar, sebab sakit, sebab syarak, awak bayar dam, tak berdosa. Kalau awak sengaja tak nak buat, awak berdosa dan awak kena dam. Wajib haji kita boleh upah orang. Tapi ni kita kena jagalah. Kerana kadang-kadang ada masa pernah peristiwa pelajar dari kelas ini juga saya ajar di sini, yang ni ada 2-3 orang pergi haji. Lepas dia balik haji, dia datang jumpa saya. Dan dia kata, Ustazah, saya belajar, saya faham semua apa yang dia belajar. Tapi bila sampai kat Mina, dia pergi haji. And dia first time pergi haji. Dia pergi haji. Dia kata sampai di Mina, terus saya kata orang perempuan semua tak payah lontar. Wakil jangan orang lelaki. Ini salah besar. Dan semua orang, Pak Tunggu aja lah, wakil aja lah. Tapi dia 2-3 orang ni tak mau. Sebab kenapa dia tak mau? Sebab apa? Dia tak sakit. Dia boleh pergi melontar. Dia tak ada uzur syarak, dia tak boleh melontar. Lagipun dia datang nak buat ibadah haji. Bukan nak senang-senang. Dan dia tak mau terima. Dia tak melontar. Ini yang menyebabkan, subhanallah, Syekh Haji mengamuk habis kat Mina. Mengamuk, betul dia mengamuk. Marah-marah. Syekh Haji pun manusia lah kan. Lepas tu tak boleh marah kan. Kemudian dia balik, dia kata, Ustazah, saya tetap lontar. Dan saya tanya pegawai Syekh Haji. Saya kenal Syekh, saya kenal pegawai. Betul ke peristiwa berlaku? Dia kata betul. Astaghfirullahalazim. Sebab kebanyakan, bukan semua kebanyakan Syekh Haji kita adalah businessman, dia bukan ustaz. Walaupun awak panggil dia ustaz, dia bukan ustaz. Awak panggil dia je ustaz, tapi dia bukan ustaz, dia businessman. Dia tak tahu banyak hukum-hukum. Dia baca-baca, dia faham gitu aja. Yang jadi ustaz pun kadang-kadang kita bimbang jugalah di akhir zaman ni kan. Yang betul-betul pegang hukum ada, bukan tak ada. Alhamdulillah ada. Okay. So, ini tak patut. Pasal tak ada orang boleh bilang kita, awak tak payah lontar, wakil. Tak boleh. Suami pun tak boleh bilang isteri, awak tak payah lontar, awak wakil saya. So, isteri mesti buat sendiri, ini wajib haji. Okay. So, kalau tak buat, kita kena denda. Kalau kita sengaja tak mau buat, kita dosa dan denda. Okay. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Sunat dalam ibadah haji, jika tidak mengerjakan perkara sunat dalam manasik haji atau umrah, tidak akan merosakkan ibadah tersebut. Banyak amalan sunat. Kalau kita tak buat, haji kita tetap sah dan tidak perlu bayar kafarah. Okay. Saya bagi satu contoh, ni sunat bagi lelaki, tidak sunat bagi perempuan, tak wajib bagi perempuan, bukan rukun bagi perempuan dan tidak sunat bagi perempuan. Bagi lelaki sunat cium hajar aswad. Orang lelaki sunat cium hajar aswad. Okay, orang perempuan tak wajib cium hajar aswad. Bukan rukun ibadah haji atau umrah cium hajar aswad. Dan tidak sunat cium hajar aswad kalau ada fitnah. Dan nyata, terang dan nyata. Kalau musim haji, mencium hajar aswad bagi orang perempuan adalah haram. Kenapa? Sebab fitnah dia banyak. Depan, belakang, kiri, kanan lelaki. Tolak, menolak. Kadang-kadang kita kena bayar sedikit untuk membawa perempuan ini. Dia bayar sikit duit. Ada kumpulan tu pegang tangan dia. Lelaki bukan mahram. Awak dalam Mekah, dalam Masjidil Haram. Awak buat perkara dosa. Kemarin kita dah bincangkan kan. Kalau pahala besar pahala, dosa pun besar dosa. Dan terus bawa pergi tarik perempuan ni pergi tempat tawaf. Ini yang macam-macam berlaku. Orang perempuan tak wajib, tak sunat cium hajar aswad. Kalau nak cium, doa pada Allah, bukan tak boleh, doa banyak-banyak. Dan kalau ada opening, tak ada campur lelaki perempuan, depan, belakang, kiri, kanan kita semua perempuan, tak campur lelaki dan perempuan, haruslah cium. Kalau tak boleh tak merosakkan diri. Sebab apa di musim haji mereka tonyo je kepala awak kat situ. Yang ada kepala dia punya cermin mata pecah, yang ada kepala dia pecah berdarah. Macam-macam dia berlaku. Okey? So kita mesti faham perkara-perkara yang tak disuruh dan disuruh. Dan ini semua sebagai dia punya structure saja. InsyaAllah bila kita belajar kita akan bincang. Ini bahagian rukun saja. Satu-satu kita bincang.
Saya dah bilang awak, ni jigsaw puzzle kan? Belajar kepala betul-betul, kenal kepala. Tonggang pusing, bab belakang pusing macam kita. Ini kepala dia, ini ekor dia, ini kaki dia. Jadi bila awak dah, lepas tu lepas awak dah faham gambar kucing ni, awak cantumkan aja. Okey? Tadi apa? Yang last tu apa dia tulis? Tak payah menyuruh sesiapa untuk mengerjakan perkara sunat untuk kita. Kita tak payah suruh. Kalau wajib haji, kita boleh upah orang, kita boleh suruh orang lain buat untuk kita. Sunat tak payah. So tak payah bimbang, nanti kita akan terangkan satu persatu. Sekarang kita nak tengok perkara-perkara yang dinamakan rukun. Perkara rukun adalah perkara yang mesti dilakukan. Tak boleh tinggal. Jika ada yang tertinggal, haji umrah tak sah. Ini nak jaga. Haji atau umrah. Kalau kita pergi haji, kita akan buat dua-dua. Kalau kita pergi umrah, kita buat umrah punya bagian saja. Okey? Ini bagian rukun. Tak boleh tinggal satu pun. Apa dia? Kita tengok. Ini bagian untuk haji. Rukun pertama, niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bercukur atau bergunting. Atau dalam perkataan lain dikata tahallul. Dan yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Inilah yang dinamakan rukun haji. Kalau awak belum niat, awak belum masuk dalam ibadah haji itu. Pertama mesti niat. Baik dia haji atau umrah. Belum niat, belum masuk rukun. Katalah orang kata, saya ni bukan haji pertama kali. Kalau pertama kali, ini haji wajib. Kan? Dan bila dia jatuhkan niat, ini semua dia kena lakukan. Mesti settlekan. Ini haji nombor 3 kali, nombor 5 kali. Belum niat, sunat saja. Awak punya haji nombor 2 kali, sunat. Nombor 3 kali, sunat. Nombor 4 kali, sunat. Nombor 5 kali, sunat. Nombor berapa kali pun sunat. Awak belum niat sunat. The moment awak niat, ini haji nombor 5 kali misal orang ni. The moment dia niat saja, ini rukun semua dia mesti buat. Dia tak boleh tarik balik. Kalau haji yang pertama kali, memang kita nak teruskan semua kan. Ini haji nombor 3 kali atau nombor 5 kali atau nombor berapa kali. Awak kata ni bukan haji wajib, ni haji sunat. Belum niat, memang sunat. Tak buat pun tak apa. Awak dah berhaji dah. Okey? Tapi kalau awak sudah jatuhkan diri seseorang itu ke dalam niat ibadah haji, dia wajib selesaikan semua rukun. Walaupun dia kata ini haji saya nombor 5 kali. Tak kisah nombor berapa. The moment awak niat, awak dah tak boleh keluar. Nak keluar macam mana pun tak boleh. Sampai settlekan semua ni. Bila satu orang tu dia jatuhkan diri dia dalam niat untuk ibadah haji, dia mesti pergi wukuf. Tak dapat di tahun ni, tahun depan dia jatuh niat kan, dia tak dapat, dia keluarkan diri dia daripada pantang larang. Dan tahun ni terlepas sebab apa, dia masa wukuf di Arafah dia koma, dia tak sadar diri kan, tak sah. Seorang kalau sakit pun dia akan dikeluarkan dari hospital. Pihak kerajaan Saudi akan bawa orang yang sakit tapi sadar melalui ambulans. Sama ada pakai ambulans atau pakai kapal terbang, helikopter. Dia akan bawa orang ni masuk ke Arafah, keluar. Kalau ambulans sekali lalu, kalau pakai kapal terbang, helikopter, dia jalan di kawasan Arafah. Sebab tidak sah haji kalau tak ada Arafah. Mesti kena buat wukuf. Kat hospital pun akan dikeluarkan. Okay? Kalau tidak, awak tak dapat, awak kena bayar dam dan tahun depan kena buat. Bayar dam kata tahun depan tak boleh buat. No, mesti pergi. Mesti datang balik Mekah dan buat apa punya wukuf. Okey. Kemudian tawaf. Tawaf apa? Tawaf ada 6 macam. Ini tawaf yang berkaitan dengan ibadah haji, namanya tawaf rukun haji atau tawaf ifadah. Mesti lakukan. Tawaf ni tak boleh melangkah wukuf. Tawaf tak boleh melangkah wukuf. Dia mesti buat selepas wukuf Arafah.
Kemudian sa'i. Tawaf ialah berjalan mengelilingi Kaabah. Satu tawaf bersamaan dengan 7 kali pusing. Bukan 7 kali pusing makna 7 tawaf. La. 7 kali pusing Kaabah, satu tawaf. Okey. Kemudian dia kena lakukan sa'i. Sa'i ialah dia berjalan dari Bukit Safa ke Marwah kira 1, Marwah ke Safah kira 2, pergi balik 3, patah balik 4, pergi balik 5, patah balik 6, kemudian dia akan habis di sana 7. Okey, dia kena jalan lebih pada 2 kilometer. Okey, dia kena jalan. Dan tempat jalan tu dipanggil Mas'a. Okey, ini dia kena buat dan ini boleh dibuat lebih dahulu daripada tawaf, boleh dibuat dahulu daripada wukuf. Dia boleh dilompatkan ke depan. Okey. Kemudian nombor 5 bertahlul, bercukur. Boleh tak saya bertahlul selepas niat? Boleh. Boleh. Tapi awak tak keluar daripada ihram, awak tetap dalam ihram. Awak kena dam. Awak sengaja potong rambut awak ke kan misalnya sikat rambut, gugur rambut awak. Awak kata ni saya dah tahlul, tak. Gugur rambut bayar dam. Sila ada orang lelaki dia cukur rambut dia pun bayar dam. Awak belum tahlul. Tahlul tak boleh advance ke depan. Okey. Dia tak boleh dibuat lebih dahulu daripada wukuf. Yang boleh mendahului wukuf sa'i. Dan yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Jadi bila satu orang tu jatuh niat saja dia kena buat ni semua. Habis mana dia tak ada Mina? Mina tak masuk rukun. Dia masuk wajib. Okey. Dan kalau kita buat ibadah haji, dia punya rukun yang pertama niat. Tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting, tertib. Pada haji lebih satu saja. Tengok. Ada haji apa yang lebih? Wukuf aja kan? Beri umrah, dia tak ada wukuf aja. Lain semua sama. Niat haji, niat umrah sama. Cuma perkataan haji tukarkan pada umrah. Itu saja. Okay? Bila jatuh niat, dua-dua orang ini, satu orang buat haji, satu orang buat umrah. Bila jatuh, kita masukkan diri kita dalam ibadah haji atau umrah dengan melintaskan niat dalam hati, maka kedua-duanya berada dalam ihram. Bermakna dalam pantang larang. Ada 13 pantang larang. Dua-dua sama, tak ada beza. Haji atau umrah. 10 pantang larang disebutkan dam dia, denda dia kalau buat kena dam gini, kena dam gini, kena dam. Lagi 3 pantang larang tak ada dam. Tapi kalau kita lakukan, kita tak capai haji mabrur. Itu garanti tak dapat. Sebab awak dah lakukan 3 perkara yang sangat besar dalam masa ibadah haji atau ibadah umrah. Yakni rafas, fusuk dan jidal. Itu kita akan bincangkan. Okey. Tapi lain padanya kita tengok sama. Tawaf, sini pun ada tawaf. Tawaf sama? Yes. Bila tawaf, bila-bila pun sama. Mesti pusing Kaabah 7 keliling. Dengan semua syarat-syarat dia dan rukun-rukun dia semua kita kena jaga. Kadang-kadang bila tak belajar, kita pergi in a group. Kan? Okey, kita ramai-ramai pergi satu group. Bila kita pergi satu group kita dengan kita tercecer. Terpisah. Dah ke depan, kita ke belakang. Kita pun cepat-cepat jalan nak kejar grup kita. Habis pusingan tu dah rosak. Tapi kita tak tahu. Tak belajar, tak tahu kan? Pusingan dah rosak. Bermakna kalau pusingan tu rosak, awak takkan tawaf 7. Awak akan tawaf 6. Pasal apa? 1 dah rosak. Dan 2 dah rosak. Kadang-kadang bau tak jaga. Satu tawaf mesti faham sendiri. Tak perlu ikut grup. Mungkin pertama kali dah awak tak pernah datang Mekah. Dalam hidup awak ini pertama kali. So awak bila pertama kali mungkin ada takut-takut sikit. Pertama punya tawaf tu je awak ikutlah. Lepas tu awak dah boleh buat sendiri. Okay? Sebab apa kita takut dalam masa tawaf kalau ikut grup, siap-siap Ibran pegawai laki-laki pegang kita. So ada masalah tak kat situ? Ada, banyak masalah boleh timbul. Okay, tapi cara tawaf, kalau kita faham cara tawaf, semua cara-cara dia yang merosakkan tawaf dan semua sama. Kemudian sa'i, berjalan dari Bukit Safa ke Marwah. Untuk haji dan umrah, sama saja. Dan sa'i ni, dia tak ada lain tau.
Dia cuma ada 2 macam sa'i saja. Kalau orang tengok tempat sa'i tu orang melakukan sa'i, sama ada dia buat sa'i haji atau sa'i umrah. Dia tak ada sa'i lain. Kalau tawaf ada banyak, ada 6. Sa'i cuma 2. Umrah saja dan haji. Kalau tawaf, ada tawaf kudum. Baru-baru sampai tawaf kudum, tawaf selamat datang. Bukan semua orang buat tawaf selamat datang. Ada orang buat, ada orang tak boleh buat. Kemudian kita ada tawaf sunat, kita ada tawaf nazar, kita ada tawaf wida atau wada, tawaf selamat tinggal, dan kita ada tawaf haji, dan kita ada tawaf umrah. 6 macam tawaf. Sa'i tak ada. Sama ada sa'i dia ni untuk haji atau sa'i dia untuk umrah. Tak ada lebih daripada itu. Okay. Sebab tu awak selalu lihat orang yang dalam sa'i ni kebanyakan dalam ihram. Kebanyakan. Bukan mesti selalu dalam ihram, tapi kebanyakan. Dan bercukur. Bercukur untuk haji, bercukur untuk umrah sama saja. Bercukur, ada masa orang lelaki untuk pertama punya umrah bercukur lah. Dia pilih untuk bergunting, boleh. Tapi pahala bercukur beza dengan pahala bergunting. Kalau dia buat ibadah haji, dia tak mau bercukur. Dia nak bergunting, boleh, sah. Tapi tak sama dengan pahala yang awak dapat lah. Okay? Dia punya peraturan semua sama. Kemudian tertib. Ini saja yang nama rukun. Ini yang bila kita buat ibadah haji atau umrah, kita kena jaga. Ingat, saya ingin ingatkan, buat tengok bahagian umrah. Dia mesti niat. Lepas niat sebelum masuk Mekah pun. Kemudian sampai ke Mekah, dia kena lakukan tawaf. Kemudian sa'i, kemudian bercukur. Ini dia mesti ikut susunan. Niat dalam haid boleh niat. Haji pun dalam haid boleh niat. Jangan bimbang kalau tak habis saya haid macam mana? Tak ada kaitan dengan haid. Niat semua orang boleh niat. Tapi melakukan wukuf dalam, kalau dalam umrah, kita ambil umrah dulu, nak tawaf nak tawaf, mesti bersih dari hadas besar dan kecil. Dalam haid tak sah tawaf. Haram masuk masjid. So tak boleh tawaf sampai bersih. Lepas tawaf baru boleh buat sa'i. Kalau tawaf belum settle, tak boleh buat sa'i. Sa'i dah settle baru boleh bercukur. Ini umrah. Mesti ikut susunan. Okay. Dan niat, kalau haid, tunggu sampai bersih, mandi, baru kita lakukan tawaf. Settle tawaf, confirm tawaf dah sah, baru boleh buat sa'i. Sa'i dah sah, baru boleh tahlul. Tak boleh lompat-lompat. Saya pernah ajar seorang. Saya jarang ajar personal. Saya selalu ajar umum macam ni. Tapi kadang-kadang adalah kaum puak sendiri minta tolong, merayu-rayu. Okeylah, kesian dia pasal dia sepupu saya. Jadi very close lah kita daripada kecil. Jadi dia tak tolong. Okey. Bila saya dah ajar dia nasib baik, dia tanya saya sebelum saya balik. Sebab dia kata, saya kalau kita dah niat, habis kita uzur, jadi kita tak boleh tawaf kan? Ya. Tapi kita nak tunggu tawaf, mandi lambat, kita buat sa'i dululah. Lepas sa'i kita tahlul, cukur, dan kita tunggu. Mandi, bersih saja kita buat tawaf. Tak boleh saya bilang. Ini wajib tertib. Awak tak boleh buat macam itu. Mungkin haji boleh, umrah tak boleh. Umrah kena step by step. Tawaf kalau tak settle, tak boleh buat sa'i. Sa'i tak settle, tak boleh buat tahlul. Dia mesti ikut masing-masing punya tutup ini. Berlainan dengan sini. Kalau haji, boleh tukar tutup pusing-pusing. Nanti kita akan bincangkan. Ini sekarang tengok raja wajib. Wajib haji. Perkara yang mesti dilakukan. Semampu mungkin kita mesti buat sendiri. Jika ada yang tertinggal, sengaja tak sengaja, ada sebab lah kan. Kalau sengaja meninggalkan, berdosa, kena dam. Awak bukan pilihan awak. Awak terpaksa tinggalkan dia. Bukan pilihan kita, kena dam. Bukan dosa tak ada. Okay? Ini kita kena ambil berat. Kita tengok raja dia dulu, nanti baru saya akan cakap. Ini kita tengok wajib bagi haji. Tadi dah ada 6 kan? Sekarang, tadi niat kena wajib haji, niat ihram di miqat. Awak mesti jatuh niat sebelum sampai sempadan. Miqat maknanya sempadan.
Nanti kita akan bincang pasal miqat. Miqat ada dua, sempadan masa dan sempadan tempat. Miqat zamani, miqat makani. Sempadan masa kita sudah bincang. Jatuh niat musim haji tu antara 1 Syawal sampai subuh Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Ini miqat sempadan, kita dalam miqat apa? Zamani, sempadan masa. Sebelum 1 Syawal tak boleh niat haji. Selepas subuh 10 Zulhijjah tak boleh niat haji. Okay, so miqat kita nak jatuhkan niat mesti di sempadan atau sebelum sempadan. Melepasi sempadan, langgah sempadan, kena dam. Okay. Nombor 2, bermalam di Muzdalifah. Okay, ini wajib haji. Bila ni nak bermalam di Muzdalifah? Malam hari raya? Malam hari raya bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia tak tidur. Dia tak tidur. Okay, dari siang tu, lepas zuhur, mungkin kita satu malam kita tidur di Arafah, malam wukuf. Kita tidur siang 8 malam 9. Itu malam wukuf. Itu belum lagi hari wukuf. Belum waktu wukuf, belum masuk. Subuh barangkali bangun berjemaah di padang Arafah. Lepas tu wirid, zikir dan sebagainya. Breakfast datang, makanlah. Lepas breakfast kita settle, kita salat duha. Lepas salat duha, tidur. Sunat tidur 2 jam. Nama waktu tidur tu Qailullah. Kerana apa? Malam ni kita tak akan tidur. Okay? Nak dekat zuhur bangun, mungkin dihantar makan tengah hari. Makan tengah hari habis, solat zuhur dan asar berjamaah, jamak tamam. Lepas itu, imam akan, ketua kita, kumpulan kita akan beri khutbah ke, lepas tu akan zikir, doa, macam-macam lah doa, menangis-nangis. Okay? Habis semua, barangkali asar dah settle. Mungkin dah bagi setengah kita bila tak ada ilmu, dia kata dah doa, dah habis, dah settle. Bagi orang yang faham, dia kata belum settle. Sebab waktu wukuf tu tak habis waktu asar. Habis waktu wukuf, subuh. Faham tak? Waktu doa, waktu bermunajat masih banyak. Okay? Lepas asar, barangkali orang rehat sekejap. Maghrib sembahyang, Maghrib, dan mereka akan jamakkan pada isyak. Makan malam. Dan tunggu. Tunggu apa? Tunggu bas. Kalau kat Singapura pun tunggu bas, nak line up, nak tunggu macam-macam kan. Sana pun tunggu bas lah. Tunggu bas apa nak bawa kita dari Arafah nak pergi Muzdalifah dalam 7-8 kilometer, sekejap aja. Bukan jauh, tapi kerana hari yang sama, malam yang sama, saat yang sama, waktu yang sama, dekat 2 juta orang lebih nak pergi. So perjalanan yang kita bilang 7-8 kilometer, paling-paling setengah jam lah. Boleh ambil masa 5 jam, 6 jam, lebih pada itu pun boleh. Tapi akan syekh ataukan insya-Allah kita akan sampai. So kita pergi ke Muzdalifah, tak ada satu doa yang wajib. Tak ada satu amalan yang wajib, semua sunat. Yang penting awak berada di sana, bermalam di sana. So kita tengok pada malam hari raya ni, banyak perkara nak kita kerjakan tau. Malam hari raya tu, dari waktu wukuf daripada zuhur petang hari raya sampai subuh pagi hari raya. Okay? Dalam lebih kurang 17 jam. Dalam 17 jam ni ada 2 perkara yang sangat penting. Waktu lain tak boleh buat. Yakni waktu wukuf dalam 17 jam pada zuhur, ni 9 Zulhijjah. Zuhur dia dah masuk waktu wukuf. Waktu duha belum, zuhur. Sampai subuh, lebih kuranglah 16 jam, kita ratakan 17 jam. Dalam 17 jam ni ada 2 amalan yang sangat penting. Satu rukun, yakni wukuf. Lagi satu ialah wajib haji, yakni Muzdalifah. Waktu Muzdalifah bermula sama dengan waktu bermulanya tawaf ifadah. Tengah-tengah malam. Malam hari raya. Pukul 12 malam sampai subuh. Dalam lebih kurang kita bilang 5 jam, 5 jam setengah saja waktu Muzdalifah.
Awak sampai ke Muzdalifah sebelum tengah malam, belum dapat wajib haji. Mesti lepaskan tengah malam. Kalau awak sampai di Muzdalifah lepas subuh pun tak dapat. Dan ini tolong ambil berat. Hari Raya Haji yang baru lepas. Kita belum baru lepas Hari Raya Haji. Tahun depan baru ada Hari Raya Haji lagi kan? Tahun ini tahun ni ada Hari Raya Haji. Baru yang lepas Hari Raya Haji. Hari Raya Haji tak salah hari Jumaat kan? Hari Ahad saya dapat panggilan telefon. So awak yang belajar di sini, kat dalam ni kaum bapa belajar tau. So saya ada pelajar, murid-murid daripada kaum bapa. Yang telefon saya orang lelaki. Saya selalu kalau musim haji memang selalu orang telefon saya dari Mekah. Tapi kali ni orang lelaki yang telefon. Dia bilang, ustazah, dia bilang saya nak cakap sikit. Terketar-ketar dia cakap. Macam orang nak menangis dia cakap. Dia kata saya dah belajar ustazah khusus haji 2 tahun. First time dia pergi haji. Dah 2 tahun baru dia pergi. Dia kata semasa saya di Mekah, di Arafah, Syekh Haji terus cakap, kita sekarang daripada Arafah dah lepas wukuf, dah malam kan? Kita tak akan pergi ke Muzdalifah dulu. Kita akan terus daripada Arafah terus pergi ke Mekah. Kita akan tawaf, sa'i, tahlul, dan kita balik ke Muzdalifah. Kita balik ke Muzdalifah, berdoa, dan lepas tu baru kita pergi ke Mina. Tapi dia protes, dia bilang. Tapi bila dia seorang suami isteri aja yang tak setuju. Sebab kita tak boleh buat gitu. Kau sekarang boleh, sekarang ni, kan? Awak berada di Mekah, awak kata malam ni juga lepas maghrib pergi sana, pergi sini, pulang balik, boleh. Pasal apa? Road clear. Tak ada 2 juta orang. Ini malam hari raya. Awak buat begini, ini Syekh Haji akan kena jawab di padang mahsyar. Saya terus cakap, dia akan jawab. Dia kalau Syekh Haji, dia mesti tahu hukum. Awak dari Arafah, kan, malam hari raya, awak nak kena pergi Muzdalifah, ni wajib haji kan? Ini Mekah boleh kemudian. Itu lama, ada panjang masa. Ini 2 buat dulu. Dia mesti tahu. Dia mesti automatically, kita boleh bilang. Mungkin dia tak tahu. Kalau tak tahu, tak boleh jadi Syekh Haji. Faham tak? Jangan think business saja. Kita mesti fikir ni jemaah punya ibadah. Okay? Jadi dia protes, tapi yang lain ni semua pak turut aja. Tapi Syekh tu boleh sempat. Kita boleh sempat lepas maghrib ni semua orang sembahyang, kita terus balik Mekah. Dari Mekah kita settle tawaf sa'i semua, kita patah balik sempat. Padahal tak boleh dapat. Memang sempat waktu lain. Malam hari raya tak boleh dapat. So dia ikut. Macam mana dia kata dia tak tahu jalan kan? Dia first timer. So dia ikut pergi Mekah. Buat tawaf. Lepas tawaf, tahlul. Boleh. Lepas tu, dari sana nak pergi ke Muzdalifah. Ini orang punya ramai, road punya jam. By the time sampai Muzdalifah, subuh dia terlepas. Hari tu, malam pagi raya. Subuh tak dapat solat. Dalam bas. Dan Muzdalifah terlepas. Menangis tu kat telefon. Apa dia nak buat? Saya bilang, kenapa awak tak protes? Saya dah protes. Saya dah bilang juga dengan Syekh, Ustaz, kita dah tak dapat, kita bayar dam. Tak payah bayar dam. Terus tak payah bayar dam. Dia tak tahu apa nak buat. Saya bilang, awak pertama sekali taubat pada Allah. Awak ada ilmu, tapi awak tak berani mengamalkan ilmu awak. Patut awak mesti protes. Kalau Ustaz kata, kita nak pergi Mekah. Tak apalah Ustaz pergi. Ustaz uruskan saya nak pergi Muzdalifah. Dia patut buat macam gitu, kan? Saya mesti protes, saya mesti tanya Syekh kat Singapura, dia mesti tanya macam mana program itinerary, mesti tahu. Jangan pak turut, tolong jangan pak turut. Okey? Itinerary tahu. Day 1 apa, day 2 apa, ini apa. Kita ni 5 hari yang penting. 9, 10, 11, 12, 13. Apa kita punya itinerary? Awak mesti tahu. Awak tak boleh pak turut. Okay? Suami tak faham bincang isteri tak faham bincang dengan suami. Tengok Syekh mana, istihara banyak-banyak. Jangan pakai ikut saja, tolonglah. Saya selalu pesan istihara. InsyaAllah Allah tolong kita. Okay? So saya bilang pertama awak dah salah kerana awak tak protes dengan tegas. Okay? Minta ampun daripada Allah. Istighfar, minta ampun, ya Allah aku silap kat sini kerana aku tak betul-betul menentang perkara yang tak memang kita tak susah nak buat. Kedua,
Awak dah menangis, dah minta ampun pada Allah, itu antara awak dengan Allah, awak bayar dam. Okey, kerana telah meninggalkan Muzdalifah. Itu dam nanti kita akan bincangkan. InsyaAllah hati awak bersih, niat awak baik, mudah-mudahan awak dapat haji mabrur. Terus isteri dia ambil. Ustazah, saya sedih, Ustazah gini. Jangan sedih, saya bilang. InsyaAllah kita doa sesama, Allah terima haji awak, mabrurlah haji awak, bayar je dam, minta ampun pada Allah. Okey, buatlah ibadah-ibadah yang lain lebih-lebih. Ini kita kena jaga. Satu saya bilang tolong jangan pak turut. Awak punya ibadah nanti rosak. Di dunia kita akhir zaman ni, apa yang tak bisnes? Saya tanya awak. Everything is business really. Okay, semua dah bisnes. So kita nak buat ibadah bukan untuk bisnes. Kita nak buat ibadah kerana ini perintah Allah atas kita. Faham agama kita. Okay, faham betul-betul pelajaran kita. Tolonglah kerana Allah, saya merayu pada awak. Apa awak tak faham, tanyalah saya. Okay? Taruhlah surat. Okay? Awak surat pun tak faham, jumpa sendiri pun boleh. Tapi itulah dah pukul 11 malam. Boleh juga, tapi saya pukul 12 pun boleh. Kesian jatuh kuasa kita. Saya tabik jatuh kuasa kita. Mereka sanggup dengan time saya. Sebab biasa masjid-masjid, ustaz-ustaz mengajar sampai pukul 10 dah habis. Saya biar kelas fardu ain tak boleh tutup pukul 10. Mesti tutup 11.30. Itu fardu ain. Kelas haji saya 11. Tapi mereka kita punya jatuh kuasa, sukarelawan kita, masya-Allah, Allah rahmati mereka, balas mereka sebaik-baik balasan kerana mereka sanggup cooperate dengan saya. Sampai 2 jam saya nak ajar. Okey, Allah balas. Sebab tu kita tak boleh lanjutkan lebih lagi lah. So, bermalam di Muzdalifah ini jaga. Dalam 17 jam tu, itu waktu genting, wukuf dan Arafah. Dalam 17 jam nak settle ni. Jangan pergi Mekah dulu. Lepas Muzdalifah, katalah orang ni, dia kata saya nak pergi malam tu juga, nak pergi Arafah. Boleh, nak pergi Mekah, boleh. Lepas Arafah, pas maghrib dengan Isyak, dah settle, tunggu bas datang, terus pergi Muzdalifah. Tunggu tengah malam. Tengah malam pukul 12 suku pula. Dah dapat kan? 5 minit pun dapat, 1 minit pun cukup. Okay, awak dapat, daripada sana terus nak pergi Mekah, itu tak apalah, terlambat ke apa dan sebagainya, tak dapat. Tak ada masalah. Ini penting bermalam di Muzdalifah. Apa amalan kita nak buat? Nak kutip batu itu, nak buat tak buat tak apa. Batu kat mana boleh kita boleh uruskan. Okay? Tapi yang penting hadirkan diri malam hari raya di Muzdalifah. Ini tempat yang Nabi hadirkan diri. Kita disuruh sami'na wa ata'na. Dan apa kita nak buat di sana? Bukan nombor 1 kutip batu. Nombor 1 berdoa pada Allah di bumi Muzdalifah. Itu nombor 1 yang dalam kita punya rancangan. Nabi berdiri di situ dan berdoa. Kita pun pergi sana berdoa. Okay, prepare doa-doa. Siapa nak pergi prepare betul-betul. Doa apa semua prepare. Tak payah hafal. Lancarkan bacaan-bacaan awak. Okay. So kita ini nombor 2. Lepas tu melontar jamrah kubra. Nombor 3. Jamrah maknanya tiang. Di Mina ni, tempatnya di Mina ada 3 tiang besar. Dia sekarang sudah tiang dia sudah dibikin cantik, bikin besar dan macam-macam peraturan sistem dah dibuat, dah banyak kebaikannya pada umat. Dan kita bermalam di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah kita kena pergi ke Mina. Malam malam hari raya tu pun, pagi raya ke atau siang hari raya. The first lontaran awak buat ialah pada tiang yang dinamakan Jamratul Kubra. Dulu dia nama bukan Jamratul Kubra. Dulu Ula Wusta Aqabah. Yang ujung, yang dekat menghadap ke Mekah. Itu mesti dilontar first 7 biji batu. Kalau dah lontar 7 biji batu, awak kalau berada di sana tak balik ke Mekah, awak sudah boleh tahlul, bergunting atau bercukur 8 batang larang kata neraka. Okay? So tu first punya. Lepas itu awak kita kenalah kalau kita dah lontar, kita bermalam, bukan tidur. Bukan bermalam, anda tidur. Awak hadirkan diri sebagian malam di Mina.
wajib 2 malam, afdal 3 malam. So hari raya tu, malam dia, siang 10, malam 11 satu. Kemudian, siang 11, malam 12 satu. Okay. Kemudian, siang 13, siang 12, malam 13. 13 siang nanti kita akan keluar daripada Mekah. Kita ada 10, 11, 12. Last hari tasyrik 13. So jangan bimbang, nanti semua saya akan terangkan. Kita tak dapat 3 malam, kita ambil 2 malam. Okey, semua kita akan bincang. Semua bermalam di Mina adalah wajib-wajib haji. Kalau bukan mana awak mesti tidur kat Mina. Awak boleh duduk kat Mekah. Tapi awak kena pulang baliklah. Ada orang dia pulang balik, dia tak duduk dekat Mina. Sebab apa? Kita tak tahu apa program awak yang disediakan oleh Syekh Haji. Sebab the moment awak pergi Arafah, kita semua sama tau. Lepas Arafah, kita akan pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah dan Mina ni tak jauh lah, dalam 6-7 km. Okay. Tetapi package yang disediakan, itu yang kita tak tahu. Asas atau VIP. Apa bezanya? Kalau package VIP, kita akan bermalam tinggal kemah kita semua di Mina. Kalau package asas, kita akan 3 hari atau 4 hari ni akan duduk di Muzdalifah terus. Terus duduk di Muzdalifah. Dan awak keluar pergi melontar. Dan awak kena jalan naik 6-7 km pergi, 6-7 km balik. Itu asas. Tempat tinggal kita di Muzdalifah. Kerana kerajaan Saudi pada tahun 2006 telah mengeluarkan satu fatwa yang mengatakan Muzdalifah ni kerana darurat atas mereka pakai usul fiqh yang bermaksud pemerintah boleh membuat sesuatu. Jadi mereka telah melakukan sesuatu. Mereka mengisytiharkan Muzdalifah tu siang hari dia Muzdalifah, malam hari dia Mina. Ini ada ulama tak terima. Tahun itu juga ulama-ulama di Mekah berdebat dekat TV dia. Separuh terima, separuh tak terima. Sebab beribu-ribu, 1000 lebih tahun ini Muzdalifah tetap Muzdalifah, Mina tetap Mina. Tapi kerana terlampau ramai orang, Muzdalifah ni siang dia bilang Muzdalifah, malam dia bilang Mina. Okey? So kita ambil jalan keluar kerana kita kena raikan semua perkara. Keadaan dah terdesak, kita punya tempat dah taruh barang-barang kita di Muzdalifah, kan? Tapi kita akan keluarlah pergi ke Mina untuk lontar. Kita dapat 3 jam di Mina pun cukup, tak ada 2 jam, ada ulama kata 1 jam pun boleh. Mana bila masuk waktu malam pusing balik melontar dan awak dah dapat. Bermalam tu makna bukan mesti duduk kat situ, bukan mesti tidur kat situ, tak payah. Berpusing satu pusingan pun cukup. Okey, itu nanti akan diaturkan. Kalau kita punya tempat stesen di Mina, bayaran dia lebih sikit. Package awak taruhlah all in 10,200. Kerana awak nak duduk di Mina, tambah lagi 750 sampai 800. Sampai 700 sampai 800 lah. Bermakna mungkin 11,000 package awak. Ekstra satu kepala 7,800. Banyak tu. Kalau kita seorang tak apalah kan. Kalau 2 orang. Kalau kita pergi 3 orang. Banyak kan? Tapi mungkin di sini juga Allah uji kita. Mungkin bagi orang yang seperti kita kebanyakan, kita bukan banyak sangat duit. Ada Alhamdulillah. Kita kena kumpul. Bagi orang yang ada duit, no problem. So yang orang ada duit, janganlah keluar kata-kata alah, baru 700-800 pun berkira sangat. Kalau diorang makan angin semua, jangan tak kira. Jangan cakap gitu tau. Awak nak buat ibadah haji, orang makan angin lah. Orang beli perkakas. Tapi orang nak buat ibadah haji kan. Bukan semua orang nak pergi ada ibadah haji, duit dia terus cap kering terus. Tekan aja apa mesin semua keluar. Tak, ada orang bertabung kan. Bertabung duit dia. Nak pergi haji. Kena nak tambah lagi ekstra ni problem. Dan pada tahun 2007 atau 2008 mereka sudah ambil package VIP.
Orang Singapura ni masya-Allah, insya-Allah kita semua orang baiklah. Insya-Allah. Tapi tahun itu package VIP komplain juga. Yang kemarin kat Muzdalifah dia bilang jauh, makan pun tak begitu hebat. Sebab minum kopi, ada dia punya mesin-mesin minum kopi, tekan kopi kat atas, saya kat bawah. Orang komplain. Okay. So orang nak VIP, bila VIP pun komplain. Kita dapat tilam tak cukup. Jom semua nak tilam tebal-tebal, tilam tak cukup. Apa ni 2 tilam kongsi sampai 3 orang. Lepas tu yang ada kata kita dapat dekat dengan masak, kan bagus. Awak dapat makan senang. Okay. So komplain. Bila kita terlampau banyak komplain, inilah rafas, fusuk, jidal. Salah satu maksud. Awak pergi ni bukan nak cek komplain. Ujian tetap ada. Habis kita tak boleh komplain. Boleh. Komplain. Berapa banyak nak komplain dengan Allah. Dengan Allah komplain. Dengan manusia jangan komplain. Okay. Dia balik Mekah, balik haji, balik umrah. Orang cakap apa dengan awak? Apa macam awak bagus? Alhamdulillah. Ini pun saya kena hentam. Baru-baru ni ada orang datang rumah saya. Dia terus direct kepada saya. Saya pun bilang, dia kata apa kalau kita pergi haji? Kita balik, anak kita share mungkin tak betul, itu tak betul. Bila orang balik haji, kita nak cakap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh alamak ni dekat aku, macam mana nak jawab? Balik kat Alhamdulillah ni bohong. Saya kasih orang ni habis cakap. Dia kata tidak. Kita tak bohong. Lidah kita memang selalu puji Allah. Senang, susah datang dari Allah. Senang kita selalu bersyukur. Susah selalu kita tak sabar. Kadang-kadang di sebalik malapetaka, bencana, kesusahan, musibah, ini semua adalah ujian Allah pada kita. Dan kita Alhamdulillah kerana kita lulus ujian tu. Okay? Kita lulus. Kita dapat makan tak sedap, kita tak marah. Kita dapat bilik yang sempit, kita tak marah. Kita tahu ya Allah, di bumi Allah kita masuk. Allah perhatikan setiap niat, setiap gerak, langkah, tindak tanduk kita, perkataan kita, perbuatan kita, semua dalam perhatian Allah. Okay? Satu saya dah cakap dari awal, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawa bekal lah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik bekal ialah takwa. Takutlah kepada aku, wahai orang yang punya akal. Pergi Mekah, takwa yang kita bawa. Duit tertinggal kita boleh keluarkan kalau kita dekat. Okay? Baju kita koyak rabak ke kat sana boleh beli. Tapi takwa kita tak bawa, kita tertinggalkan kat Singapura. Nescaya haji kita, umrah kita tak dapat mencapai mabrur. Rugi kita. Okay? Rugi sebesar-besar rugi. Okay? So insya-Allah bila awak dah belajar, awak dah faham, awak bila dia suruh syekh suruh pilih antara dekat ni selalu bukan tempat lain. Di 5 hari yang important tu. Ini 5 hari saja. Ini 5 hari nak bayar 700 ekstra, 800 ekstra. Yes. 800 ekstra. Mungkin tahun ni 1000, saya pun tak tahu. Sebab package haji nampaknya tahun naik aja turun tak ada. Kesian kita Saya pun bilang kesian. Tak pernah turun daripada dulu sampai sekarang. Naik aja. Rugi kalau masuk sok Kaabah lah. Rugi. Untung tak pernah masuk sok Kaabah. Kalau masuk sok Kaabah, untung tahun ni untung besar. Sedap juga kita dengar kan. Ni biar lumrah lah manusia like that. So kita tak tahu berapa. Be prepared. Ni 5 hari. Arafah, Mina dan Muzdalifah. Ni makan masa 5 hari. 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Kalau Syekh Haji kata package-nya ialah kita akan duduk asas duduk di Muzdalifah. Awak sanggup pulang balik sanggup. Kaki kuat, Masya Allah. Kalau tak ada kaki, beli kaki yang baik. Okay? Macam mana nak beli kaki baik? Exercise lah dari sekarang. Faham tak? Mulai dari sekarang kalau memang kita niat nak pergi haji tahun ni, insya-Allah, awak mulai jalan 1 blok patah balik, 1 blok patah. Masih banyak bulan lagi kan? Dah agaknya kaki dah kuat, 1 blok patah balik rumah sendiri, naik 2 blok, naik 3 blok, naik 4 blok, naik 5 blok, sampai awak boleh jalan satu estate, awak pulang balik ke rumah awak. Jadi kaki awak dah terbiasa. Orang nak masuk Olimpik pun training dulu kan. Alali nak masuk Olimpik ke,
kalah lah dia. Habislah negeri dia tak dapat atas pingat pun. Kita ni lebih daripada Olimpik nak masuk. So kita training jalan. Nak kuatkan kaki kita. Tapi jalan pun tak cukup. Makan obat. Makan makan baik-baik. Tenaga. Jaga betul-betul. InsyaAllah Allah sihatkan kita. Pasal kita tak nak asas-asas lah. Awak kata tak boleh lah, aku tak boleh lah, kaki aku, kepala lutut aku ni dah kendur sangat. Kalau buat dia jalan tersungkur aku lah. So jauh sangat, tak apalah, bayar sikit duduk kat yang VIP. Jadi awak buat macam itu. Siapa duduk VIP, jangan pandang rendah orang tak duduk VIP. Siapa dah duduk dekat tempat ini, dia bilang orang ni semua nak tunjuk, nak berlagak, duduk tempat mahal. Kita pergi Mekah bukan nak berlagak. Ini pun jaga. Kerja syaitan ni halus. Okay? So, mana pun serah pada Allah. Cuba kita bimbang. Sekarang, ini Mina, sini Muzdalifah. Kita distationkan somewhere around here. Dekat dengan Wadi Muhassir. Itu tempat turun bala Allah. Nabi akan jalan cepat di tempat itu. Kita doa je lah banyak. Mudah-mudahan tidak dekat-dekat dengan tempat yang Raja Abraha direjam. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'allahum ka'asfin ma'kul, direjam. Burung merejam Abraha dan tenteranya antara Mina dan Muzdalifah, tempat dia. Direjam dengan burung batu-batu, dan mereka ni kena batu tu habislah. Mereka ada riwayat kata macam kolera. Terberak-berak. Ya, ada mulai gatal-gatal dan garuk-garuk dan habis hancur di kawasan. So, whatever, kita serah pada Allah. Selalu saya pesan lagi, banyak-banyak istikharah. Ya Allah, aku nak pergi Mekah. Tunjukkanlah aku, Ya Allah, syekh mana aku harus ambil. Dan siapa yang harus jadi teman sebilik aku. Dan teman sebilik pun kita mesti fikir. Awak tak duduk suami isteri. Kat Mina ni semua tak ada suami isteri, bukan berpisah kan? Kalau kemudian mungkin awak akan duduk suami isteri. Tapi kadang teman sebilik, kadang yang sealiran, tak ada masalah. Yang banyak problem, jadi masalah. So, banyak doa pada Allah. Okay? So, yang keempat. Yang kelima, berlontar 3 jamrah pada hari Tashrik. Tadi saya terangkan. So, miqat ada tempat. Nombor 2, 3, 4 dan 5 ni semua pada tempat yang berdekatan, yakni pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keenam, meninggalkan segala larangan dalam masa ihram. Ini wajib haji. Dalam masa ihram, tidak bisa saya beri contoh, tak boleh kita memakai, menyentuh, memakan, meminum sesuatu yang wangi. Ada orang dia tetap dalam ihram, tetap dia pakai Colgate. Gosok gigi tetap gosok. Colgate tak payah pakai. Saya pernah berada di Arafah satu ketika tahun 2006. Dan bila pagi tu semua orang tengok ni dua beranak pakai Colgate tak gosok. Seorang tak berani tegur, semua orang tunduk aja. Saya pergi, saya cakap, Assalamualaikum, Dek. Awak pakai Colgate, awak dalam ihram. Asal? Tak boleh. Ini ke Arafah tau. Dia cakap macam itu. Saya bilang, ini benda wangi. Tak ada. Saya belajar semua boleh. Saya dah cakap, pulang pada awak lah. Ada orang still takabur dia dibawa ke mana-mana kan. Satu daripada tanda takabur, tadi pagi baru saya bincang. Kita tengah bincang masalah hati. Satu daripada tanda hati berpenyakit, tak suka terima teguran orang. Selalu rasa diri terkaya pada orang. I don't need you, I tak kaya, you pay advice. Itu tanda hati dia sakit. Okay? Sebab ini dalam ihram banyak pantang larang kita kena jaga. Kadang-kadang kita terlupa. Saya kat Mekah, bila selalu dalam ihram, saya suka terlupa. Masuk bilik air, ini ihram. Masuk bilik air, ambil ubat gigi, gosok. Saya dah mah. Tapi saya bukan sengaja, saya terlupa.
So adik saya selalu tengok saya, misalnya saya ni kuat lupa. So bila kita dah ihram saja, kita belum tawaf ke apa, dia masuk aja bilik, dia ambilkan semua ni Colgate ni, sabun ni, apa semua, dia masuk dalam baldi, dia tutup. Dah, masuk air masuk. Jadi dia tahu aja berus. Takut terlupa. Kan? Bukan sengaja terlupa, Allah mak dah dam. Nanti kita yang duduk-duduk tak perasan tergigit gigi. Kuku, gigi pula. Ingat kuku. Kena dam lah. Tak perasan, bukan sengaja. Ini semua nak kira, nanti kita belajar one by one. Tak usah takut. Okay? So ini kalau awak tak belajar, awak tak kira lah. Semua boleh. Tapi awak belajar, insyaAllah. Kita boleh tinggalkan perkara ini mudah dan senang. Okay? Wajib haji bagi umrah. Niat di miqat. Dia tak ada umrah, tak ada bermalam di Muzdalifah, tak ada melontar jumrah, jamratul kubra, tak ada bermalam di Mina, tak ada melontar 3 jamrah pada hari tasyrik. Dia cuma mesti niat di miqat sama macam nombor 1 bagian haji. Okay? Dan dia kena tinggalkan larangan. Miqat bagi umrah, yang pertama kali mesti sempadan yang ditetapkan oleh Nabi atau seumpamanya. Okey, itu akan kita bincangkan. Tapi umrah nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tak payah pergi sempadan tu. Macam mana tu nak fahamkan? Nanti saya terangkan, insya-Allah. Okey, awak boleh buat 10, 20, berapa puluh umrah pun, awak tak payah pergi pada first sempadan. Awak boleh buat sempadan yang lain. Okey, so inilah wajib-wajib haji yang mesti dijaga. So kalau kita lihat rukun haji ada 6. Betul? Niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Wajib haji ada 6, 12. Nak kena jaga. Umrah, rukun haji dia ada 5. Wajib hajinya 2, 7. Haji, rukun haji 6, wajib haji 6, 12. Umrah, bila-bila masa, umrah selepas haji, sesudah haji, umrah biasa pun, rukun umrah 5, wajib umrah 2. Macam senang aja tak banyak, boleh lah. Nanti kita kena belajar lah. Bila dah belajar memang senang. Tak ada masalah. Tiba awak belum belajar tu dalam mabuk aku. Ni ihram apa? Mana mikat? Apa mikat ke makat ke? Situ mikat, sini makan. Dia tak ayuh juga. Awak tengok tak ejaan dia? Nombor 1, haji niat ihram di mikat. Nombor umrah, niat ihram di makat. Ni mabuk aku mikat ke makat. Typing error. Salah type. Okay? So, ini aja tak boleh mabuk kan? So ada mikat lain, makat lain. Habis muhrim dengan muhram macam mana? Muhrim dengan mahram. Tak ya, muhrim apa, mahram apa? Itu ada bukan typing error. Muhrim ialah orang yang dalam dah jatuhkan niat saja, lelaki atau perempuan bila dia jatuhkan niat, orang tu muhrim. Perempuan muhrimah lah. Okay? Tapi kita panggil biasa muhrim. Tapi mahram orang yang kita tak boleh kahwin. Okay? Okey, ini ditunjukkan lebih terang lagi. Tengok orang nak buat umrah. Sekarang nak pergi umrah. Bulan haji nak buat umrah. Ini yang mesti jaga rukun dia. Tadi kita dah bincang. Dia terangkan lagi. Niat, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Ini rukun dia. Okey, bila pun sepanjang tahun, sama ada awak buat haji tamatuk. Haji tamatuk, naik kapal terbang. Musim haji, kita semua belayar sama-sama. Tapi orang ni buat haji ifrat. Orang ni haji tamatuk. Orang ni haji kiran. Dia punya rukun sama. Okay? Walaupun dia haji tamatuk, dia akan buat umrah dulu kan? Sama juga dia kena buat. Orang yang nak mengerjakan umrah bulan Ramadan, yang nak mengerjakan umrah lain bulan, lain minggu dan sebagainya. Ini rukun dia. Niat. Okay? Niat. Okay? Dan kita tengok wajib dia apa? Okey. Niat nombor 2 yang kat sini, niat dari miqat. So niat lain. Dari miqat lain, 2 perkara Niat saja ada mesti ada kasat ta'aruf ta'yin. Saja aku, awak nak buat apa? Umrah. Saja aku umrah. Okey. Fardu ke sunat? Tak tahulah. Kalau ini pertama kali saja aku umrah fardu. Okey.
Dia bagian rukun kan. Saja aku umrah. Kalau ambil yang short form, lepas tu nanti aku kena decorate. Tak payahlah saya cari panjang-panjangkan bagian tu. Sebab pun nanti kalau saya cakap banyak, awak mabuk ke asap taruh tak mabuk apa nak fahamkan ini, nak fahamkan itu. Tak apa. Niat saja aku mengerjakan, dia tambah mengerjakan umrah. Umrah dan aku ihram dengannya kerana Allah Taala. Okey? Itu punya niat. Tapi niat ini di mana nak niat? Saya nak niat dari Singapura lah ustazah. Dia bilang dari mikat. Tapi kalau dari Singapura boleh? Boleh. Once awak niat, awak dah dalam ihram. Awak niat dari rumah kan? Dari rumah dah dalam ihram. Panjang tak awak punya kerja pantang larang? Buat apalah buat kerja macam itu? Niat bila? Nak dekat sepadan. Niat kalau nak niat sepadan betul-betul. Okey, Nabi bilang yalam lam atau zatul ikhwan. Kamnu manazil. Kita kena pergi kat tempat tu betul-betul nak niat ke? Tak, asal bersetentangan dengannya atau belum sampai dengannya dah boleh jatuh niat. So itu nanti kita belajar. Okay? Nombor 2, orang seorang yang buat umrah ni bila-bila pun once dia jatuh niat, dia kena jaga semua meninggalkan segala pantang larang dalam ihram. Sudah jaga sampai saja ke Mekah, terus pergi tawaf dengan syarat rukun dia. Habis tawaf dia buat sa'i. Habis sa'i dia tahlul. Habis tahlul, habis satu umrah. Settle, dah dapat satu umrah. Wajib atau sunat, itu tengok pada apa yang awak buat. Kalau ini pertama punya umrah wajib. Lepas itu semua umrah adalah umrah sunat. Tapi awak dah dapat satu. Nak buat lagi? Yes. Dan awak kena niat. Kat mana? Kat mikat. Habis kat mikat tu kat mana? Nak naikkan terbang lagi? Mak ai. Tak payah. Okey? Awak pergi dekat aja. Pergi dekat. Kat mana dekat? Paling dekat 5-6 km aja dari Mekah. Itu paling dekat. Pergi di sana untuk apa? Untuk niat. Niat. Tapi awak tengok ada masjid. Apa awak nak buat kalau sampai ke masjid? Tahiyatul masjid. Lepas tahiyatul masjid apa nak buat? Buat solat sunat ihram. Ini semua sunat. Itu bagian sunat. Kita sekarang bincang bagian wajib dan rukun. So awak dah jatuh niat, balik ke Mekah. Macam mana nak balik? Takkan nak naik kapal terbang. Awak pergi naik bas, balik naik bas. Kalau kata saya naik kuda, naik unta boleh? Boleh lah. Kalau awak memang ada orang sana, awak ada kuda, ada unta, naik lah. Tak soal macam awak jalan kaki boleh jalan? Boleh. Jalan lah. 5 kilo, 6, 7, 8 kilo meter jalan je. Soalnya macam mana? Balik ke Mekah itu tak jadi masalah. Faham tak? Dan bila awak sampai ke Mekah, awak nak buat tawaf. Tawaf dia bisa syarat rukun. Kalau awak tak ada wuduk, kena ambil wuduk. Faham tak? Kalau awak sampai Mekah, awak ada hadas, datang haid, kena tunggu sampai haid kering. Dia punya syarat mesti jagalah kan. Tapi dia punya perkara yang main awak nak buat, awak nak tawaf. Buat tawaf. Pusing Kaabah 7 keliling. Settle tu Kaabah 7 keliling. Okey? Lepas tu apa nak buat? Awak sunat nanti dulu. Kalau nak buat sunat, yes, ada sunat. Salat di belakang makam Ibrahim. Doa. Lepas tu berdoa bertentangan dengan multazam. Lepas tu minat izazam. Ini semua sunat. Nak buat-buat, tak buat tak apa. Awak tak bayar zakat. Oh, ini bukan wajib. Ini bukan rukun. Ini sunat. Sunat tak buat tak apa. Yalah, biasa orang cakap lah sunat. Tapi kalau orang beriman dia tak pandang ringan perkara sunat. Sebab itu adalah suruhan. Dalam hukum-hukum Islam, hukum-hukum Islam, kita ada suruhan, ada larangan, ada pilihan. Suruhan ada 2, wajib dan sunat. Larangan ada 2, haram dan makruh. Pilihan ada 1, perkara harus. So sunat pun satu suruhan dari Allah. Okay? Jadi kita pula jaga sunat. Jadi kita dah habis tawaf, terus pergi tempat sa'i. Apa kita buat? Jalan dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Nak niat apa, nak doa apa? Niat tak ada niat yang wajib, tak ada doa yang wajib. Yang paling penting jalan. Oh jalan je, just jalan. Tapi bila kita belajar, kita nak doa. Kita nak tahu apa rahsia-rahsia sa'i. Kita mesti buat ini, buat ni, buat ni. Kita doa banyak, nangis banyak. Okay? Habis sa'i, habis tu apa nak buat? Tahlul. Tahlul macam mana? Keluarkan diri daripada umrah ni. Keluarkan diri dari segala pantang larang. Macam mana kita keluarkan diri dari umrah? Dengan bagi lelaki bergunting, bercukur atau bergunting. Bagi perempuan bergunting sahaja. Lelaki tu bilang, saya semalam dah buat umrah, dah saya cukur botak. Nah, gimana ada rambut? Habis kita belajar lah kan. Kalau tak ada rambut macam mana?
Tapi tetap kena tahlul. Bila awak dah settle, dah dapat 2 umrah. Begitulah. Umrah itu saja. Cuma nak jaga dia tu. Awak rasa macam senang. Kadang kita rasa semua senang. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita langgar pantang larang. Okay? Kita mungkin tak langgar yang kena dam. Kita langgar yang tak ada dam. Kita lakukan fusuk. Kita lakukan rafas. Kita lakukan jidal. Okay? Itu kita akan belajar. Settle Boleh faham tak? Tak faham. Fahamlah juga. Tapi belum clear lah Ustazah. Don't worry. Be happy. Nanti-nanti pelan-pelan dia akan clear. Itu cuma kita bila apa? Dia punya structure saja. Rangka dia saja. Kalau kita lah, saya datang dah jawab, rangka je datang, awak pun lagi jauh. Betul tak? Takut apa yang datang. Kalau awak pula semua ni rangka-rangka aja, saya pun takut nak ajar. Tapi lepas tu kita decorate, muka taruh isi, taruh itu, taruh ini, Allah cantikkan kita, bentukkan kita. Bila kita dah dapat mata, kaki, tangan, telinga, everything, kita tak takut kan, bukan rangka kan? Semua dah cukup kan? Yang tadi saya cuma terangkan rangka. Jadi awak dapat bayangan. Lain jangan bimbang. Saya akan start daripada Singapura, balik ke Singapura. Itu cara saya ajar bab haji. Daripada belum keluar rumah sampai balik rumah. Okay? So kita kena start daripada rumah. Ini belum pergi haji Cuma belum pergi umrah. Whatever, awak pergi haji, pergi umrah, saya dah bilang sama jangan awak pandang rendah orang pergi umrah. Orang pergi umrah ni pergi Mekah juga tahu. Bukan pergi New York. Bukan pergi Australia. Pergi Mekah, Makkatul Mukarramah, pergi Madinah. Dia mengerjakan haji. Cuma kalau haji yang di musim haji, banyak pekerjaan dia nak buat. Hampir 10. Ini barangkali kat separuh tak buat. Yang di Mina, Muzdalifah, Melontan semua tak ada. Tapi dia pergi umrah, ada niat tak? Ada dekat mikat tak? Ada tak dia pantang larang? Ada tak dia tawaf? Ada tak dia tataluk? Ada tak dia sa'i? Sama. Okey. Jadi perbincangan kita, setelah saya dah beri rangka-rangka, sekarang kita nak go one by one. Okey. Mula daripada rumah. Mula daripada sekarang lah. Yang sekarang apa? Niat jaga kerana Allah. Okey. Kalau kita bilang, saya nak pergi lambat lagi lah bulan 10. Ini baru bulan 1 Ustazah. Tak apa, niat saja jaga. Sekarang lah apa punya awak nak lakukan? Nak pilih share mana? Jangan pilih dulu. Pergi kalau share-share dah startkan kursus, nak pergi dengar, pergi. Tapi kalau pergi nanti jangan ambil nama, ambil ajalah. Tak kisah. Kita cakap dia saya belum tahu, belum dapat kota. Saya nak ambil nama, saya ambil. Nama siapa? Kak Maria binti Abdul Halim, misal. Okey, ambil. Tapi saya cakap dia, kalau saya tak ambil ikut share awak, jangan marah. Saya hadir dengar. Kalau share yang baik, dia akan dengar je lah, tak apa. Kan? Ada share kata, yelah, kalau awak dah belajar kita, awak tak ambil kita, macam mana pula kita? Kalau ada yang tak happy, pergilah tukar share lain. So, sebelum awak pergi belajar kat mana-mana share haji yang akan awak terikat, dari sekarang buat apa? Istiharah. Okay? Dengar share tu, dengar share ni, dengar share ni. Sampai masa nanti, ada pula kawan kata, kita pisah sama Ada saudara kata pisah sama Jangan mengaku. InsyaAllah, kalau Allah izinkan. Awak istiharah. Mungkin kita kawan. Tapi bila kat Mekah, jadi lawan. Pasal-pasal apa? Jadi lawan. Kita kat Mekah. Awak kawan saya, awak saudara saya. Tengah-tengah malam awak batuk. Pasal batuk saya gaduh dengan awak. Dia bising. Nak tidur tak boleh, dia batuk aja. Nampak kat Mekah, orang ni batuk tau. Allah uji dia dengan batuk, sakit dada dia. Perut dia sakit, semua sakit. Kita diuji dengan bunyi bising. Kita tak dah jadi bergaduh dengan dia. Dia suka ke nak batuk? Tak suka. Ini perkara batuk dalam bilik selalu jadi masalah. Awak yang sehat,
Tak rasa marah dengan orang yang batuk dalam bilik. Awak nak tidur tak boleh. Awak tidak simpati orang sakit, awak marah. Kalau tak cakap betul-betul depan pun, awak pusing awak tahu. Mesti tak cakap begitu. Ini ujian. So doa pada Allah. Takut awak tak tahan ujian, biarlah Tuhan, ya Allah, tahukah aku orang yang tak batuk-batuk? Sebab awak tak tahan ujian. Orang yang tahan ujian dia no problem. Batuk langkah apa langkah no problem. Sebab kita manusia, kita pun batuk, kita pun ada sakit. Ini hari dia sakit, satu masa kita sakit. Kita timbang rasa pada orang, Allah akan timbang rasa pada kita, orang lain akan timbang rasa pada kita. So kita doa pada Allah, tunjukkan aku syekh mana yang aku harus ikut, sama ada nak buat umrah atau nak buat haji, dan siapakah teman seperjalanan aku. Tetapkanlah orang yang sealiran dengan aku dan teman sebilik dengan aku. Kalau suami isteri sebilik, sekurang-kurangnya dia dah memang suami isteri kan. Mana ada suami isteri tak pernah gaduh? Cuma jagalah kat Mekah tu jangan pula bertekak. Kan? Awak dah tahu perangai suami awak tak akan bertekak. Tapi kadang-kadang terlupa juga. Dekat Mekah pun bergaduh. Kat Mekah pun bercerai. Bukan tak ada. Okay? Tapi kalau kita boleh tolak ansur lebih kurang, insya-Allah semua boleh aman. So doa dari sekarang. Okay? Kemudian kita dah bagi tahu dah kemarin saya dah belajar, dah ajarkan, kita dah bagi tahu mak bapak kita, keluarga kita dah register semua. Dapat saja surat confirm dari MUIS, awak termasuk dalam kota. Pertama sekali keluarkanlah dari mulut kita, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Okey? Kalau boleh angkat wudu, sujud syukur. Orang yang selalu bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah janji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa syukur nikmat aku tambah. Siapa kufur nikmat aku, ingat azabku azab paling pedih. Okey? Alhamdulillah, terus diangkat wudu, sujud syukur. Okey? Kalau awak tak boleh sujud syukur kerana awak uzur, mulut alhamdulillah. Okay? Dan lepas tu beritahulah orang yang paling dekat dengan kita ialah ibu bapa kita. Ibu bapa suami, ibu bapa kita. Kita kasih tahu mereka. Okay? Dan kita dapat kota. Okay? Dan nanti hari raya kita jumpa adik kakak kita, abang-abang kita, minta maaf, betul-betul minta maaf. Tahun ni nak belayar bang. Kalau saya ada salah silap, saya ada salah kata-kata terlupa atau apa saja kesalahan saya pada abang, maafkanlah saya. Kita betul ansur. Okay? Dan kita dah buat persediaan. Kalau memang takdir kita nak pergi pada Syekh ini, Syekh dah mulai keluar iklan nanti kan. The moment GSA ni diluluskan, Syekh keluarkan iklan masuk khabar tau. Syekh A, Syekh B, C, D, E, F, G. Yang nak pergi 680 orang. Syekh kita paling banyak sekali. Berpuluh-puluh Syekh. Saya pun naik mabuk. Walaupun kita pergi 2,000 lebih orang, terlampau banyak Syekh. Faham tak? Sampai naik mabuk. Ni sekarang dah tinggal 680 orang aja pergi. Siapa yang nak dapat banyak? Wallahualam. Kita istiharah. Minta tunjuk Allah Ta'ala. Dia baca. Dia punya list tu kena baca. Syekh ni pergi mana? Syekh ni pergi mana? Apa itinerary dia? Okay? Apa dia buat kat Mina Muzdalifah? Jangan pakai terus pergi melulu pergi register. Dah faham baru register. Okay? Baik katalah semua dah register dah everything. Okay? Kita pun, keluarga kita pun dah datang. Nak buat kenduri tak? Tak payahlah. Jangan buat sesuatu yang Nabi tak pernah ajar. Tapi nak buat juga, suka hatilah. Pada saya no problem. Okay? Awak tak nak buat, kenapa tak nak buat? Saya tak nak ikut ni semua orang buat bid'ah masuk neraka. Jangan cakap gitu, awak yang masuk dulu. Okay? Sebab awak dah pandang hina pada orang. Awak dah rasa takabur. Okay? Orang nak buat, biar dia buat. Mungkin dia ikhlas. Mungkin dia rasa dia ni daripada dia muda sampai sekarang dia tak pernah, anak dia pun belum kahwin atau dia tak ada anak. Okey. Habis bila dia nak kasih makan orang, dia tak pernah kasih makan orang. Dia ingin nak kasih makan orang. Siapa orang-orang yang nak kasih makan? Adik-beradik, ipar-duai, saudara mara, sahabat-sahabat yang karib. Hari ni dia nak kasih makan. Ikhlas daripada hati dia. Nak buat collection ke? Lah, saya tak ingat gitu. Kerana Allah. Nak buat-buatlah. Tapi saya cakap terus terang, kalau awak tengok tak adalah orang-orang yang berilmu, yang faham, yang akan buat. Orang-orang yang kadang-kadang terdesak, mak mentua suruh buat, nenek mentua suruh, datuk mentua suruh, mak suruh, itu saya tak tahulah.
Tapi orang yang faham dia takkan buat. Saya tak ada disuruh. Okey? Orang mesti faham. Kenduri, kendara, kerana nak pergi haji atau umrah, tak ada sunnah Nabi. Okey? Awak nak buat, suka hati awak. Niat awak bersih, Allah beri awak pahala. Dah habis. Okey? Sekarang kita semua dah settle. Bag, kata Syekh nak suruh siapkan bag. Syekh kasih kita bag. Okey? Bag pastikan awak bikin tanda sebab Syekh ni semua jemaah 200 orang misalnya, semua bag hitam. Mabuk awak, bag aku mana satu. Tu satu orang bikin tanda. Bikin tanda tu pandai-pandai lah, taruh nama awak ke, taruh ribbon ke, taruh stripes ke, taruh macam-macam boleh suka tu. Supaya awak nak ambil bag tu senang. Kalau orang muda dia baca, orang setengah-setengah orang tak baca, dan selalu berlaku time pergi tak sangat masalah, tapi time balik semua nak balik cepat kan, nak jumpa anak-anak keluarga, dia pakai capai beg sampai rumah tengok, alamak beg sama, rupa sama, nama tak sama. Problem besar. So bikin sendiri awak punya tanda lah, awak senang dapat. Okay? Dan awak kemaskan beg awak. Berapa banyak baju aku nak bawa. Ingat, beg tu saja dah 3-4 kilo. Okay, jangan lupa. 20 kilo tak awak dapat. Sama air zam-zam 10 kilo. So, 30 kilo. Hand luggage awak 7 kilo. Beg tu saja 3-4 kilo. Dah tinggal 17 kan? Tinggal 17. Awak ni keluar nak pergi sana, bau banyak isi kat dalam beg. Saya nak bawa torchlight. Saya nak bawa mangkuk tingkat. Saya nak bawa water tumbler satu. Ini semua mesti timbang So bila awak dah isi barang awak timbang. Baju berapa helai? Berapa helai nak bawa? Ustazah berapa helai Ustazah? 7 helai cukup tak? Maai banyaknya. 3 helai cukup. 3 helai. 1 kat badan, 2 kat beg. Macam sikit nak. Cukup. Lebih sikit tak boleh? Okeylah 3 kat beg. That's the maximum. Jangan lebih. Baju macam mana? Tak payah tempat-tempat. Ada tak awak sekarang baju yang awak cuci? Dah cuci, awak taruh hanger. Sekejap lagi dia kering, tak payah gosok. Tak jarang. Baju dia tak mesti tak boleh jarang. Baju putih, sorry lah. Baju putih selalu jarang. Okay? Nanti kita akan belajar warna apa nak pakai. So kita bikin yang senang. Cuci, jemur, senang, kering. Kering, tak payah gosok, tak payah apa, boleh pakai balik. Ringan dia. Dia tak berat. Okey? Habis nak pilih yang kilat, tak payahlah. Ini bukan nak makan angin, nak tunjuk aku pakai yang glamour, kilat-kilat pun tak payah. So, awak taruh 3 light, 4 light. Kepulan-kepulan yang mustahak. Obat-obat awak yang perlu. Nak bawa obat, bawa. Tak masalah. Tapi tak salah sampai nak buka farmasi kat Mekah. Dia bawa Panadol 1 kotak yang 154 biji. Nak sakit ke apa? Bawa Panadol gitu banyak. Minyak kapak 2 botol besar. Minyak apa ni? Tiger Balm 2 botol besar. Ni awak nak sakit ke apa? Tak payahlah. Jangan bawa ni semua. Awak memang penyakit. Orang diabetes, kecil manis semua kena bawa obat dia. Tapi yang kita-kita yang tak ada apa-apa, no ni tu bawa apa-apa. Kalau nak bawa botol kecil lah, minyak kapak 1 sudah. Tapi kalau sakit kepala, demam, Panadol kat sana, kat Mekah, banyak Panadol. Banyak obat. Apa nak? Minyak kapak, made in Malaysia, made in Singapore, jual kat Mekah. Okay? Apa awak nak, semua jual. Cukup lengkap. So, yang keperluan awak, yang asas-asas saja. Okay? Yang asas-asas. Itu saja taruh dalam beg. Dan awak timbang. Alamak, aku timbang-timbang pun dah dekat 12 kilo, 15 kilo. Mana awak tahu bawa punya balance berapa aja kan? Bawa lebih, awak kena bayar tau. Dan balik. Dan kita tak nak. Kita yang ada, dia dah beli banyak. Lepas tu, rasuah. Ini biasa berlaku. Bila dah beli banyak-banyak, nanti Syekh Haji minta duit, cakap collect duit. Cakap nanti kita tahulah. Syekh Haji nanti ulur dengan foto-foto tu duit. Benda ni masuk lepas. Kita jangan terlibat dalam perkara tu. Tu Syekh Haji nak buat dia pasal. Awak sebagai seorang jemaah, awak tahu awak nak kapal terbang paling banyak 30 kilo. Hand luggage 7. Jangan lebih pada itu. Sebab kalau awak lebih pada itu, Syekh Haji mungkin akan tolong awak. Dia kasih rasuah kepada porter-porter tu. Dan sedang yang porter-porter ni, dia tidak ada hak melanggar peraturan.
Bila dia langgar, setiap jemaah dia langgar peraturan, takut nanti kau terbang dah overloaded. Anggaran kita kan. So kita tak mau terlibat. Jadi kalau siapa nak bayar, share dengan jemaah tu, dengan Tuhan. Kita tak mau campur. Aku punya beg tak lebih. Okay. Saya fikir cukup sampai sini. Minggu depan kita akan masuk. So kita kena terangkan all this sebelum saya masuk hari nak belayar. Nak pergi umrah atau nak pergi haji. InsyaAllah. Wallahualam. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاحكنا فاحك أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الذكر الأنثى وذكر ربي وفقنا فيكم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أسكي علما نهضى بخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون واقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أن تكرم من ستر صلاة الله تأشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء ولا الآل الكرام الشرفاء ولا الصبي المصابه الغرار اللهم دنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعساك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب